Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera. Jadi hari ini kita belajar topik yang terakhir. Kalau ikut susunan dalam buku teks, topik terakhir, tapi kita masih ada lagi satu topik iaitu vektor. Jadi sebenarnya hari ini kita belajar topik yang kedua akhir. Okay, topik hari ini adalah nombor indeks. Okay, dalam nombor indeks, kita ada dua subtopik sahaja iaitu nombor indeks dan juga indeks gubahan. Pertama, mentakrif dan mentafsir nombor indeks. Okay, kalau kita baca perbualan antara lelaki dengan perempuan dalam gambar itu, okay, dia dah ada penggunaan indeks di situ. Okay. Lelaki tu cakap, saya beli telefon pintar ini dengan harga RM680 pada tahun lepas. Okay. Perempuan tu balas, saya beli telefon pintar yang sama tahun ini. Harganya RM748. Okay. Dia beli telefon yang sama tapi pada tahun yang berbeza, harga dia pun dah jadi berbeza. Jadi daripada hasil perbualan itu, kita dapati katalah dia beli pada tahun yang berbeza, tahun 2018 dan juga tahun 2020. Okay, yang ini kita andaikan 2 tahun yang berbeza. Jadi pada harga pada tahun 2018, RM680. Harga pada tahun 2020, RM748. Jadi bila kita tengok pada perbezaan harga, kita tahu harga itu semakin naik ataupun semakin mahal. Jadi berapa peratus kenaikan harga? Jadi kita akan kira harga terkini per dengan harga terdahulu. Okey, 748 per 680 darab 100. Okey, darab 100 kita akan dapat 110. Okey, jadi kita nampak dekat sini kenaikan dia adalah sebanyak 10%. Okey, sebab asal kalau harga pada tahun terdahulu asal dia 100%. Okey, jadi harga pada tahun 2020 sebab dia ada kenaikan harga. Jadi kenaikan dia adalah sebanyak 10%. Kita pergi kepada maksud nombor indeks secara khusus. Nombor indeks ialah satu sukatan statistik yang digunakan untuk mengukur perubahan suatu pemboleh ubah. Okay, kalau ikut pada dialog tu tadi, pemboleh ubah dia adalah harga telefon. Okay, perubahan satu pemboleh ubah pada tahun tertentu berbanding tahun asas. Okay, kalau ikut kat sini, contoh ni tadi, tahun asas dia adalah pada tahun 2018, tahun tertentu adalah tahun 2020. Okay, asas biasanya mengambil nilai 100. Itu tadi saya bagi tahu bila kita kira. Okay, yang ni bila kita kira, kita dapat kenaikan dia. Yang ni kita kira, kita dapat 110. Okay, asas dia 100. Jadi kenaikan dia kita tahu sebanyak 10%. Okay, jadi untuk tajuk ini, okay, rumus untuk nombor indeks adalah I. Okay, I mewakili nombor indeks sama dengan Q1 per Q0 darab 100. Okay, Q kalau dia bagi kuantiti. Kalau dia bagi harga, okay, dalam soalan kalau dia bagi harga, kita nak dapatkan indeks. Okay, nak dapatkan indeks, kita akan guna P1 per P0 darab 100. Okay, kalau dia bagi kuantiti, kita guna yang ini. Ini untuk kuantiti. Kalau dalam soalan dia bagi kuantiti. Tapi kalau dalam soalan dia bagi harga, kita akan guna yang P. Okay, apa dia P0, P1 ni? Ataupun Q0, Q1. Okay, kalau ada kosong di bawah dia,
itu adalah harga atau kuantiti pada tahun asas. Okey, masa asas ataupun tahun asas. P1 atau Q1 harga atau kuantiti pada masa tertentu. Okey, pada masa tertentu atau pada tahun tertentu atau tahun semasa. Okey, tertentu ni kadang-kadang kita guna perkataan semasa. Sebenarnya indeks ini adalah peratus. Okey, indeks harga ni adalah peratus. Tapi simbol peratus tu kita tidak tulis. Okey, kita tidak tulis simbol peratus. Okey, lagi nota dia. Okey. Nombor indeks yang bernilai lebih daripada 100 bermaksud berlaku peningkatan. Okey, macam contoh tadilah. Okey, berlaku peningkatan. Manakala nombor indeks yang kurang daripada 100 bermaksud penurunan atau pengurangan. Okey, berbanding tahun asas. Tips dia lagi. Okey, kalau dalam soalan kita jumpa dia tulis macam ni. Tahun 2013. Lepas tu dalam bracket 2011 sama dengan 100. Ini maksud dia 2011 ini adalah tahun asas. Okay, sebab dia dah bagi 2011 sama dengan 100. Okay, jadi 2011 ni adalah tahun semasa. Okay, tahun semasa dan 2013 adalah tahun 2011 adalah tahun asas. Okay, sebab dia bagi 100. Dan 2013 ni adalah tahun semasa. Kita nak tulis dalam bentuk rumus ni, kita akan tulis indeks. Okay, indeks 2013 per 2011. Okay, sama dengan, ini ikutlah nilai A apa dia bagi nanti, apa dia bagi darab dengan 100. So kita kena tulis tahun indeks yang kita cari, tahun bila. Okay, macam ni 2013 per dengan 2011. Tahun semasa per dengan tahun asas. Contoh. Okay, contoh. Okay, contoh pertama. Harga seutas jam tangan berjenama X pada tahun 2017 dan 2018 masing-masing 500 dan 550. Jadi harga pada tahun 2017 500, 2018 550. Okay, susunan harga ni kita ikut pada susunan tahun dia. Okay, ni 2017 dulu. Jadi harga 500 ni kawan dia 2017. Okay, 550 ni kawan dia 2018. Okay, soalan, hitung nombor indeks. Okay, nombor indeks bagi harga jam tahun 2018 berasaskan tahun 2017. So maksud dia 2017 ni adalah tahun asas. Okay. Selepas perkataan berasaskan tahun apa? Okey, tahun yang dibagi itu adalah tahun asas. Okay, sebelum perkataan berasaskan, tahun yang dibagi adalah tahun semasa. Okay, kena ingat yang tu. Takut nanti bila awak bertukar, tertukar tahun asas dengan tahun semasa, dah kira salah. Okay. Yang ni dia bagi apa? Okay, dia bagi harga 500 dengan 550. Jadi pada rumus nombor indeks, okay, nombor indeks mesti I. I sama dengan, okay, kat sini awak boleh tulis P1 per P0. Tapi kalau rasa tak nak tukar pada P1, boleh juga guna Q1 per Q0. Okay. Jadi tadi sebelah indeks ni kita cari indeks tahun apa? Kena tulis. Jadi awak kena tulislah kat tepi dia tu sebenarnya macam ni awak tulis. Okay. Okay, indeks untuk tahun 2018 per 2017. Sama dengan okay, tahun semasa 550 per dengan 500 darab 100. So kita dapat indeks harga dia ataupun nombor indeks dia. Okay, nombor indeks dia 100
Okey, 110. Jadi soalan ni tak habis lagi. Dia tanya tafsirkan nombor indeks yang diperoleh. Jadi kita kena bagi tahulah kita dapat 110. Apa maksud dia? Okey. Nilai dia lebih daripada 100. So bila lebih daripada 100, okey. Kata balik pada nota. Okey, bila lebih daripada 100 bermaksud berlaku peningkatan. Jadi kita pun bagi tahulah dia terdapat peningkatan harga sebanyak 10% dari tahun 2017 ke tahun 2018. Okay, contoh yang kedua. Okay, pendaftaran badan sukan yang diterima oleh Pejabat Pesuruhjaya Sukan tahun 2017, 893. Okay, yang ni dia bagi bilangan. Okay, contoh satu tadi dia bagi harga. Okay, contoh dua dia bagi bilangan. Diberi nombor indeks pendaftaran pada tahun 2017 berasaskan 2010 156.39. Hitung bilangan pendaftaran pada tahun 2010. Okay, baca balik soalan. Diberi nombor indeks. So maksud dia dalam soalan ni I dia dah bagi. Okay, yang ni diberi nombor indeks. So maksud dia kita dah ada I. I untuk tahun apa? 2017 per 2010. Okay. Indeks, nombor indeks pada tahun 2017-2010. Jadi kita dah ada nombor indeks dia. Nilai dia 156.39. Soalan suruh cari bilangan pada tahun 2010. Jadi 2010 ni adalah tahun asas. Okay, tahun asas. Okay, sebab ni tengok dia berada di bawah. Bila berada di bawah dia adalah tahun asas. Jadi kita masih lagi guna rumus nombor indeks. Okay. I, kita dah ada nilai I dia 156.39. Okay, harga pula. Bilangan pada tahun 2017, tahun semasa pun dah diberi dalam soalan 893. Jadi masukkan ke atas 893 per dengan bilangan tahun semasa. Tak tahu, yang ini yang kita kena cari. Jadi per dengan Q0 darab 100. Okey, pindah-pindah, tekan kalkulator, dia akan bagilah jawapan 571. Di bilangan pendaftaran pada tahun 2010 adalah 571. Contoh ketiga. Contoh ketiga, dia bagi indeks dengan tahun sahaja. Indeks harga sebuah basikal tahun 2018 berasaskan 2010 dan 2015 masing-masing 176 dan 110. Okay, dekat sini kena fahamkan betul ayat dia. Indeks harga tahun 2018 berasaskan 2010 dan 2015. Jadi maksud dia indeks harga tahun semasa sama. Tahun semasa dia sama 2018 tapi tahun asas dia berbeza. Okay, yang pertama dia ada tahun asas 2010. Yang kedua tahun asas dia 2015. Okay, untuk 2010, tahun asas yang 2010, indeks dia 176. Untuk indeks tahun asas 2015, indeks dia 110. Okay, dia suruh cari 2015 berasaskan 2010. Okay. Kalau ikut pada contoh ni, kita boleh juga buat macam ni. Okay, soalan dia nak indeks 2015 per dengan 2010. Okay, maklumat yang kita dah ada. Apa maklumat yang kita dah ada? Kita dah ada tadi 2018, 2010. Okay, kita tengok yang 2018
2018 per 2010. Okay, 2010 dia dekat bawah. Sama yang kita nak 2010 dekat bawah. Jadi kita ambil je yang ni. Okay, kita tulis dulu. Okay, indeks 2018 per 2010. Okay, yang ni kita buat petua rantai lah. Kita kena darab dengan, okay, kita nak tahun 2015 di atas. Tapi yang kita ada maklumat dia 2015 ni berada di bawah. Jadi kita kena songsangkan yang ini. Okay, tukar kedudukan dia. So kita akan buat darab dengan 2015 per dengan 2018. So 2018 kat sini dengan 2018 yang ni kita boleh potong tahun dia. Jadi bila boleh potong, kita darab macam biasa tu kita dapatlah indeks 2015 per dengan 2010. Sama dengan yang kita nak cari. Okay, ni tak habis lagi. Baru masukkan indeks dia, baru masukkan tahun-tahun dia. Indeks dia tak masuk lagi. Okay, jadi kita masukkan indeks dia. 2018-2010 indeks dia 176 per 100. Darab dengan, okey, tadi yang ni 2018-2015 ni kita dah songsangkan dia. Jadi kita akan tulis apa? 2015 asal dia tadi tahun asas kan. Jadi dia 100 per dengan 110 darab 100. Okay, sebab rumus kita tadi I sama dengan Q1 per Q0 darab 100. Jadi kena tulis darab 100 belakang ni. Okay, ni ada 100 atas, 100 bawah kita potong. Jadi 176 per 110 darab 100. Jadi kita dapatlah sama jawapan dia 160. Okay, ni. Sebenarnya daripada sebenarnya yang dia tulis panjang ni lah yang kita dapat dekat bawah ni. Jadi kita boleh ringkaskan dia kat bawah. Oh, tu. Kat bawah tu. Lagi satu cara nak selesaikan. Bila dia bagi indeks dengan tahun sahaja. Okay, dia ada lagi satu cara kita boleh selesaikan. Cara dia ini. Kita susun 3 tahun daripada tahun yang paling lama ke tahun yang paling baru. Okay, tahun yang paling lama ke tahun yang paling baru. Okay, macam soalan ni 2010, 2015, 2018. Okay, lepas tu dia dah beritahu 2018, 2010. Okay, dari 2018, 2010 indeks dia 176. Okay, lepas tu 2018, 2015 indeks dia 110. Okay, yang ini 2015, 2010 yang kita nak cari. Okay, yang kita nak cari. Jadi bila guna petua atau kaedah bibir, okay, ni nama dia kaedah atau petua bibir. Apa yang kita buat, atas dengan atas ni kita akan darab. Atas dengan atas ni kita akan darab. Okay, ni yang kita tak tahu ni tadi, kita akan darab dengan 100 dan kita akan bahagi dengan 176 sama dengan 100. Yang ini memang sama dengan 100. Tak ada nombor lain. Okay, yang atas kita darab. Kedua yang atas kita darab. Yang bawah kita bahagi. Jadi X darab 110 per 176 sama dengan 100. Okay, lepas tu kita selesailah macam biasa. Kita akan dapat nilai sama macam tadi. 160. Okay, dah habis dah untuk subtopik nombor indeks. Okay, kaedah bibir tu kita guna bila dia bagi tahun dan indeks sahaja. Okay, tak ada maklumat lain. So, kita guna kaedah bibir.